Jadi, pertama sekali kita perlu mengetahui apa itu penggunaan Artificial Intelligence ataupun AI. Penggunaan teknologi kecerdasan ataupun lebih kenali sebagai teknologi Artificial Intelligence AI kini semakin berkembang mengikut peredaran semasa. Teknologi yang merupakan satu sistem yang diperkenalkan untuk mengkaji kebolehan mesin untuk pelajari tingkah laku manusia serta memberikan reaksi seperti manusia. Sistem yang telah ditetapkan dimasukkan ke dalam mesin ataupun robot agar ianya dapat melakukan aktiviti manusia dan berfikir tentang apa yang diperlukan oleh manusia. Maka, kita perlu melihat apakah kesan teknologi Artificial Intelligence ini untuk aktiviti manusia. Terdapat 4 objektif kajian bagi isu penggunaan teknologi Artificial Intelligence terhadap manusia. Yang pertama, mengkaji kegunaan Artificial Intelligence dalam kehidupan. Yang kedua, mengenal pasti punca isu penyalahgunaan Artificial Intelligence. Yang ketiga, menghuraikan kesan positif dan kesan negatif Artificial Intelligence terhadap manusia. Dan yang keempat, menyatakan langkah-langkah bagi mengatasi kesan negatif Artificial Intelligence kepada manusia mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Saya ingin menyambut pembentangan berkaitan metodologi yang kami gunakan untuk kajian tugasan kami. Kajian yang dijalankan merupakan kajian berbentuk kajian tinjauan. Untuk dapatkan maklumat dari responden, kami menggunakan kaedah soal sidik melalui Google Form. Sampel kajian ini adalah sebanyak 105 orang responden. Kami meletakkan beberapa komponen dalam soalan sidik iaitu pengenalan punca, kesan dan langkah. Bagi pengenalan, kebanyakan responden merupakan jantina perempuan dan berumur antara 19 sampai 21 tahun. Responden kami juga berasal dari pelbagai bangsa dan sektor. Mengikut data yang kami telah kumpul daripada kaedah survey iaitu dengan mengedarkan Google Form, salah satu soalan yang kami ajukan kepada para responden untuk kesan isu penggunaan teknologi AI terhadap aktiviti manusia adalah sektor manakah yang memberi manfaat besar dari penggunaan teknologi AI, dan kebanyakan para responden telah menjawab sektor perkhidmatan. Manakala untuk langkah mengatasi isu ini pula, hampir 4/5 daripada para responden bersetuju dengan mengajar mesin-mesin AI ini etika, empati dan belas kasihan, serta lebih daripada separuh dari para responden pula bersetuju dengan pendapat teknologi AI akan mengambil alih dunia pada masa yang akan datang. Kegunaan AI dalam kehidupan. Antara kegunaan AI dalam kehidupan adalah membantu manusia secara efektif dalam menguruskan kehidupan dengan proses-proses yang tertentu dalam pelbagai sektor seperti sektor perkhidmatan, sektor perubatan, sektor perkilangan dan juga kehidupan harian manusia. AI dapat menyumbang kepada sektor perubatan dengan memeriksa keadaan organ dalam badan manusia seperti pengimbasan sel-sel kanser yang berisiko tinggi kepada manusia. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan kepintaran buatan atau AI dapat memberi pelbagai kebaikan. Namun, tanpa kita sedari, AI turut menjadi sebuah ancaman kepada manusia disebabkan revolusi teknologi yang tidak seimbang. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, ramai responden bersetuju punca berlakunya penyalahgunaan AI adalah disebabkan oleh 3 punca utama iaitu kecuaian pengguna AI dalam mengendalikan data privasi peribadi. Penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram turut menyumbang kepada peningkatan kes pencerobohan data peribadi. Dengan teknologi AI juga, keselamatan data peribadi telah dimanipulasi bagi tujuan tertentu. Seterusnya, kebergantungan terhadap teknologi AI dalam kehidupan. Fenomena ini mencetuskan kekhawatiran kerana perkembangan teknologi AI yang drastik akan mendahului kemampuan dan keupayaan manusia. Dan punca yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengelakkan pencurian data daripada berlaku. Penyalahgunaan data peribadi dibimbangi dapat membentuk pemikiran negatif dan menentukan kecenderungan atau emosi masyarakat mengikut kepentingan diri sendiri. Ini menunjukkan bahawa kecanggihan teknologi AI berupaya mengubah norma kehidupan manusia. Antara kesan baik penggunaan AI kepada kita adalah dapat memudahkan tugasan harian manusia.
Perkembangan teknologi dan inovasi terkini yang digunakan dalam pelbagai peralatan kediaman telah memudahkan tugas pengguna AI seperti suri rumah. Seterusnya, penggunaan AI juga dapat memudahkan perhubungan antara individu tanpa batas. Dengan AI ini, semasa pandemik, ramai pekerja telah memanfaatkan penggunaan AI dengan mengamalkan amalan work from home. Seterusnya, ia juga dapat mengakses dan menyimpan informasi dan data tanpa batas. Kelebihan teknologi AI ini ialah mampu menyimpan informasi dan data yang dimuat naik pada jumlah data yang cukup besar. Akhir sekali, penggunaan AI dapat meminimalkan kesalahan kerja dan membantu pengautomatisan pekerjaan. AI mampu bekerja dengan tingkat akurasi yang tinggi dan konsisten. Saya akan membincangkan kesan buruk AI. Yang pertama adalah kebergantungan terhadap AI yang keterlaluan. Seperti pekerja hanya memantau mesin itu sekiranya berlaku sebarang kerosakan, barulah mereka akan membaikinya. Yang kedua adalah boleh menyebabkan masalah kesihatan seseorang pekerja kerana mereka tidak perlu banyak bergerak. Yang ketiga adalah boleh menyebabkan seseorang pekerja itu menjadi semakin malas kerana mesin ataupun kerja semua telah diset. Mereka hanya perlu memantaunya dan membaikinya sekiranya ada berlaku sebarang kerosakan. Terdapat 6 langkah penyelesaian dari segi jasmani. Langkah yang paling tinggi peratusannya adalah sentiasa berfikir untuk mengaktifkan penggunaan otak dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Dengan teknologi AI yang canggih, ramai orang terlalu bergantung kepada AI dan tidak cuba untuk berfikir sendiri untuk menyelesaikan masalah, sebaliknya terus mencari cara penyelesaian dari AI seperti Google. Oleh itu, berfikirlah terlebih dahulu untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sesuai. Langkah kedua tinggi pengundiannya adalah mengehatkan penggunaan AI dalam rumah dan melakukan senaman 3 kali seminggu untuk menyelesaikan masalah dari penggunaan AI. Seperti yang kita sedia maklum, ramai orang yang menggunakan teknologi smart home dan alat-alat elektronik AI untuk membantu mengurus rumah, dan ini telah menyebabkan pengguna tersebut tidak perlu berdiri dan berjalan dalam rumah. Oleh itu, dalam urusan seperti menguas bilik dan membasuh pinggan, tidak seharusnya menggunakan teknologi yang canggih. Pengguna yang malas bergerak juga mungkin akan menghadapi masalah obesiti, dan untuk mengatasinya, seseorang itu boleh melakukan senaman secara konsisten. Langkah yang lain untuk mengatasi masalah AI ialah rakyat harus bekerjasama dengan pihak berkuasa. Jika terjumpa data-data yang dijual secara haram, pekerjaan yang tidak boleh diganti AI harus dibanyakan dan kerajaan boleh menjamin pendapatan minimum rakyat. Dalam bahagian langkah intelek pula, kita dapat melihat sebanyak 72.4% bersetuju dengan mempelbagaikan kemahiran dan ilmu pengetahuan diri sendiri untuk menceburi setiap bidang pekerjaan. 43.8% dengan memasang satu program serangan virus atau Virus Attacking Program untuk menyerang penggodam. 33.3% menyatakan memasang sistem menutup punca bekalan elektrik peralatan elektronik serta-merta jika terkesan sebarang percubaan untuk mengakses data. 51.4% berkata pengguna harus bijak membaca terma dan syarat perjanjian sebelum menggunakan sesuatu program. 41% memilih pihak penguatkuasa moden harus mempelajari serta mempunyai ilmu informasi teknologi yang tinggi. 28.6% menyatakan meningkatkan kualiti produk tempatan untuk meningkatkan hasil ekspor negara. Dan yang paling sedikit dengan 18.1% berkata mengurangkan pemasaran mata wang di luar negara untuk meningkatkan nilai mata wang negara. Akhir kata, perkembangan AI sentiasa kehadapan dan tidak mempunyai titik noktanya. Walaupun manusia yang membina pembangunan AI ini, mereka akhirnya berhadapan dengan situasi yang negatif, mana boleh mengorbankan hak dan kepentingan manusia. Bahkan tanpa menafikan jika potensi dan manfaat AI boleh menjadikan kualiti kehidupan manusia bertambah baik. Selain keperluan untuk membantu tadbir urus yang komprehensif, kerjasama antara disiplin dan kolektif termasuk saintis, jurutera, ahli perundangan, ahli falsafah, ahli ekonomi dan agama juga penting untuk menangani kesan dan risiko AI terhadap masyarakat. Jelaslah bahawa teknologi AI membawa pelbagai kebaikan,
namun pada masa yang sama memberi laluan kepada aneka keburukan yang mampu melanda negara kita. Menjadi tugas kitalah bagi mengambil yang jernih dan membuangkan yang keruh.